Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Uman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan, di mana seperti biasa setiap minggu, hujung minggu, kita akan rangkumkan apa berita-berita mutakhir yang kita saksikan sepanjang minggu ini dan juga kita jangkakan apa yang akan menjadi tumpuan minggu depan. Dan sudah tentu sepanjang minggu ini dan sedikit minggu lepas, antara yang mencuri tajuk utama berita sepanjang minggu adalah Perhimpunan Agong UMNO 2020 yang diadakan secara hybrid, secara bersemuka dan juga secara maya. Dan antara intipati utama yang datang, yang timbul daripada PAU 2020 ini adalah sudah tentu persoalan berkenaan dengan masa depan UMNO dalam Perikatan Nasional, Kerajaan dan juga apa perancangan mereka menuju ke PRU15. Ini antara detik yang paling dapat perhatian daripada perhimpunan tahun ini. Saksikan. Bilakah kita harus menarik sokongan kita kepada kerajaan barisan kerajaan Perikatan Nasional? Bila? Maka kalau dapat difahami tadi bahawa perwakilan telah memberikan mandat pada Presiden dan Majlis Tinggi untuk menentukan bahawa kita boleh menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional bila-bila masa. Artinya kalau menarik diri dan ini keputusan parti, mereka tidak akan gusar untuk meletakkan jawatan sebagai menteri, timbalan menteri dan juga pengurusi JLC demi mematuhi keputusan yang dibuat oleh parti. Ini menimbulkan banyak persoalan berkenaan dengan masa depan UMNO dalam Kabinet dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Hubungan yang nampaknya sedikit rapuh sejak beberapa bulan lepas. Sejak itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun bertemu dengan menteri-menteri Kabinet daripada parti UMNO dan mengatakan mereka tidak akan meninggalkan Kabinet. Mereka masih lagi sebahagian daripada kerajaan. Tetapi pengurusi Jemaah Penasihat UMNO dan Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, mengalu-alukan idea ini. Ini kata Kuli beberapa hari selepas itu. Berhenti serentak ramai-ramai memberi kejutan kepada kerajaan bahawasanya keadaan bukanlah seperti yang biasa diamali ataupun biasa dirasa oleh rakyat. Kerana dalam satu segi kita mendukung kerajaan, satu segi yang lain kita bukan anggota kerajaan ini, kita hanya menjadi pendukung. Dokong apa tak tahu. Jadi dia tanya kepada saya lah, dia kata patut dah putus ini kerana akar undi, dengan sendirinya kita mesti berundur, tak boleh terlibat lagi sedikit pun dengan kerajaan ini. Sebagaimana saya sebut tadi lah, dia jadi menteri berhenti. Isu ini nampaknya sudah reda seketika kerana menteri-menteri dan timbalan menteri daripada UMNO dalam Kabinet mengesahkan mereka tidak akan meletakkan jawatan dan menarik diri daripada kerajaan maupun Kabinet buat masa ini. Tapi ia masih lagi menimbulkan tanda tanya berkenaan dengan masa depan UMNO dalam gagasan Perikatan Nasional bergerak ke hadapan, khasnya menjelang PRU15 yang ramai jangka akan berlaku tahun ini juga. Saya bersama sekarang Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya UM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Okey, pertama sekali Menteri UMNO mengesahkan mereka tidak akan meletakkan jawatan. Idea in the first place berkenaan dengan Menteri UMNO menarik diri dan meletakkan jawatan ini, adakah ia satu idea yang baik dalam pendapat Doktor? Idea tersebut merupakan idea yang sangat lemah dalam satu kepimpinan parti politik yang bersama-sama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya melihat sebenarnya UMNO ini telah diserang oleh pandemik yang cukup dahsyat dan memerlukan satu vaksin untuk memusnahkan virus-virus UMNO itu seperti COVID yang melanda negara. Apa yang saya lihat, vaksin yang terbaik hari ini iaitu melaksanakan pemilihan dengan kadar segera untuk masa depan UMNO, dan pada waktu yang sama kita lihat orang Melayu sebenarnya memerlukan satu kepimpinan baru dalam UMNO yang boleh mendukung aspirasi bersama berbanding dengan kepentingan politik. Dan saya yakin sebenarnya beberapa pekerja UMNO ini sudah pasti sudah menjadi bualan umum. Mereka sebenarnya sedang bergelut dengan kes-kes mahkamah dan memerlukan satu tarikh hayat yang cukup penting sebagai tunggak kerajaan. Tetapi hari ini, kepentingan diri atau kepentingan pemimpin politik itu perlu diketepikan. Rakyat itu berada pada satu tahap yang cukup sukar
dan kebalahan dalam kalangan ahli-ahli politik itu merupakan satu bahana yang cukup besar kepada rakyat. Bagi saya, platform Perikatan Nasional itu hari ini cukup sesuai kepada parti-parti politik Melayu bersama-sama dengan komponen-komponen lain untuk memperkukuhkan kerajaan sedia ada. Dan apabila kita lihat hari ini, pemimpin UMNO serang menyerang satu sama lain. Inilah sebenarnya kita lihat virus yang perlu dihapuskan segera dalam UMNO untuk masa depan kerajaan Perikatan Nasional dan pada waktu yang sama untuk kepentingan UMNO dan komponen-komponen lain dalam Barisan Nasional. Setakat ini nampaknya UMNO yakin dengan sokongannya menuju ke PRU15 kerana sudah pun memutuskan kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. UMNO ada 38 kerusi, Barisan Nasional ada 42 kerusi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga baru-baru ini berkata tiada parti dominan lagi dalam arena politik sekarang. Tiada satu parti dominan. Itu politik lama, kata Perdana Menteri. Jadi adakah ianya langkah bijak untuk UMNO memutuskan kerjasama dengan Bersatu dan yakin dengan kekuatannya tersendiri, 42 kerusi BN, 38 kerusi UMNO menuju ke PRU15? Adakah ini cukup? Ini bukan langkah yang bijak untuk pemimpin UMNO sebenarnya. UMNO itu cantik dan UMNO itu berada pada satu pembaharuan pembersihan pada landasan yang betul pada selepas PRU14. Tetapi beberapa pemimpin UMNO ini sebenarnya telah merosakkan pembaharuan yang telah dilakukan. Maka saya lihat sebenarnya pemimpin UMNO ini, segelintir pemimpin UMNO ini memilih jalan yang tidak menuju kepada pencerahan, tidak menuju kepada kekuatan politik, tetapi mereka sebenarnya lebih kepada menentang publicity sokongan kepada Perdana Menteri apabila berjaya menangani wabak COVID-19 dengan pelbagai dasar yang telah dilakukan. Dan apabila ada kekuatan yang dilihat memihak kepada UMNO, mereka telah berusaha untuk memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional bersama PAS semata-mata memahami bahawa mereka itu mempunyai kekuatan. Tapi beberapa pemimpin UMNO ini sebenarnya sedang mimpi di siang hari. Mereka selalu yakin dengan kejayaan yang akan diperolehi dalam PRU15. Inilah sebenarnya keyakinan palsu yang telah dibina dalam kalangan ahli-ahli UMNO untuk mempercayai segelintir pemimpin UMNO untuk tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Pun begitu, isu untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu juga ada kontroversinya sendiri dalam kalangan UMNO, ahli parti UMNO sendiri di peringkat dalaman maksud saya. UMNO Perlis sebagai contoh masih lagi mahu bekerjasama dengan Bersatu. Jadi bagaimana mereka rasionalkan isu ini kerana di peringkat pusat katanya mereka mendapat mandat untuk memutuskan kerjasama dengan Perikatan Nasional pada bila-bila masa. Keputusan untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu sudah pun dilakukan, tetapi ada cabang-cabang dan bahagian negeri yang tidak mahu menyokong keputusan itu. Jadi bagaimana Presiden dan kepimpinan tertinggi UMNO bergerak ke hadapan dengan keputusan-keputusan besar sebegini? Dalam konteks UMNO sekarang, walaupun mandat ataupun apa-apa saja delegasi kuasa itu diberikan kepada Badan Perhubungan UMNO negeri, tetapi sebenarnya tidak ada satu dokumen yang khas untuk memberikan mandat tersebut. Walaupun hanya dilakukan dalam Majlis Tertinggi UMNO, tetapi sebenarnya kita lihat akhirnya pengurusi perhubungan UMNO negeri yang yakin bahawa mereka diberi mandat itu perlu meletut kepada Presiden UMNO untuk mendapat watikah bagi bertanding dalam PRU15. Jadi sebenarnya dalam UMNO ini tidak ada konteks mandat ataupun delegasi kuasa kepada negeri yang dinyatakan oleh beberapa pemimpin negeri. Kerana apa? Akhirnya Presiden dan Setiausaha Agung itu akan menentukan masa depan pemimpin dalam parti itu, khususnya menjelang pilihan raya. Dan itu sebenarnya adalah satu iluminasi yang cuba diwujudkan untuk memberi keyakinan kepada ahli-ahli UMNO di setiap negeri yang terlibat. Dan akhirnya ia terpulang kepada Presiden UMNO untuk menentukan pemimpin mana yang boleh terus hidup dalam UMNO untuk bertanding dalam pilihan raya umum 15 yang akan datang. Inilah sebenarnya kuasa yang ada pada Presiden. Tetapi tidak ada lagi kepada perwakilan. Perwakilan hanya datang untuk bertepuk dan bersorak tentang apa yang diucapkan oleh Presiden dalam PAU. Tetapi akhirnya
ya, ahli-ahli UMNO bawahan yang telah berpecah kepada beberapa kumpulan yang tidak menyokong lagi presiden terperangkap dalam parti dan menuju ke parti politik yang lain, khususnya Bersatu dan parti-parti komponen yang lain. Okey, cakap mengenai parti komponen dan juga pilihan raya umum ke-15, kita beralih sedikit ke gambaran yang lebih besar daripada isu ataupun kerangka dalaman parti UMNO. Kita beralih kepada gambaran lebih besar iaitu PRU 15. Seperti yang sebut Ustaz tadi, BN ada 42 kerusi, UMNO ada 38 kerusi dan ura-ura mengatakan mereka mahu bekerjasama dengan PKR dalam PRU 15. PKR juga jika dicampurkan kerusi dengan UMNO mungkin lagi tidak cukup untuk mencapai 110 ataupun 112 kerusi. Jadi adakah kemungkinan keperluan mewujudkan kerajaan campuran itu agak besar pasca PRU 15 dan jika ya, apa jajaran yang doktor jangkakan selepas PRU 15 sekiranya UMNO dan parti-parti sekutunya menang untuk mendapat cukup kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan baru? Saya lihat UMNO tidak boleh membentuk kerajaan dominan oleh partinya sendiri kerana kita lihat dalam BN itu sendiri telah berpecah. Kita lihat hari ini kenyataan MIC oleh presidennya yang juga menolak tindak tanduk Presiden UMNO. Pada waktu yang sama, inilah sebenarnya apa yang berlaku dalam Barisan Nasional. Dan walaupun lepas PRU 15, kita tidak nampak sebuah parti atau gabungan yang mampu untuk membentuk kerajaan yang cukup kuat. Maka perpecahan dalam UMNO itu akan berterusan selepas PRU 15. Bagi saya, kerajaan campuran itu, boleh berlaku lepas PRU 15, tetapi sejauh mana kerajaan campuran yang dibentuk selepas PRU 15 itu betul-betul kukuh. Kita tidak mahu lagi berubah kerajaan dalam tempoh satu penggal dan akhirnya rakyat itu berhadapan dengan kebosanan politik negara. Rakyat akhirnya keliru tentang apa yang hendak dilakukan oleh pemimpin negara dan saya yakin kalau nak membentuk sebuah kerajaan yang kuat, satu gabungan ataupun campuran politik bersama politik perlu digagaskan sebelum PRU 15. Hari inilah masa yang sesuai tetapi UMNO itu menyebabkan kerjasama itu spoil dan hancur begitu saja menjelang PRU 15. Okey, Dr. Taufik, secara ringkasnya soalan terakhir, ada gesaan bahawa pemilihan parti UMNO diadakan sebelum PRU 15 oleh beberapa individu di dalam parti itu. Jika ini berlaku, pemilihan parti sebelum PRU 15, bagaimana ia akan menguatkan UMNO menuju ke PRU 15 atau adakah ada kesan dalam inisiatif untuk menguatkan UMNO menuju ke pilihan raya umum yang seterusnya, Doktor? Saya yakin akar umbi mempunyai idea yang baru. Akar umbi UMNO dan perwakilan UMNO itu sebenarnya mahukan kerjasama politik dalam kalangan orang Melayu. Dan saya lihat satu pemilihan yang perlu disegerakan dalam UMNO ini untuk masa depan UMNO itu sendiri. Sudah pasti ada perpecahan boleh berlaku dalam UMNO selepas ini, selepas pemilihan UMNO. Kita lihat sejarah-sejarah sebelum ini, betul perpecahan itu akan berlaku dan telah berlaku. Dan kita kena ingat perpecahan ini hanya melibatkan segelintir pemimpin UMNO yang tidak bersetuju dengan kepimpinan yang dipilih. Tetapi kita perlu lihat masa depan UMNO itu lebih penting berbanding dengan masa depan pemimpin-pemimpin. Tidak saja kepada UMNO tetapi kepada mana-mana parti politik yang ada di negara ini. Pemilihan itu merupakan satu cara untuk memuaskan hati semua akar umbi dan pada waktu yang sama pemimpin-pemimpin dalam UMNO itu sendiri. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Melaya. Ini antara isu yang masih lagi hangat diperdebatkan. Kita melihat kepada minggu ini dan juga minggu lepas, selangkah kita preview apa yang kita jangkakan untuk minggu depan, isu bagaimana setiap parti, UMNO dan juga parti-parti lain menguatkan parti masing-masing menuju ke PRU 15, juga isu-isu hangat lain seperti undi 18. Perlukah parlimen dibuka semula dan kenapa tidak? Ini kita akan bincangkan bersama 3 orang panelis daripada 3 parti berbeza termasuk UMNO dalam dialog 3 penjuru. Itu akan datang minggu depan. Ini sedikit preview pratonton untuk anda. Golongan ini amat istimewa kerana ianya merupakan satu golongan yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana parti. Ini merupakan langkah yang pertama dan kita harus memikirkan bagaimanakah dalam masa kehadapan ini kita harus menyediakan manifesto yang terbaik untuk mereka. PRU 14. There was a lot of hate politics, isn't it? No. Correct? Yep. Banyak kita instilkan kemarahan dan kebencian. So golongan ini very vulnerable. Adakah Purna mengatakan bahawa golongan 18 hingga 20 tahun ini
mudah tertipu dengan retorik politik? Bukan mudah tertipu dengan retorik politik, tetapi kita kena wujudkan satu kematangan politik terhadap mereka. Make them politically vigilant. Tingkatkan lagi kematangan politik terhadap golongan tersebut 18 ke 21 sebelum mereka datang mengundi. Kita tak cakap jangan mengundi, ya. Memang kita nak mereka mengundi. Memang kita nak dengar hasrat dan luahan hati mereka. Memang kita nak. Tapi holistically, kalau semua dah sedia untuk mengundi, maka kita menalu-lalukan. Undi 18 ini telah pun dipersetujui oleh majoriti di dalam sidang parlimen dan telah diluluskan. Jadi sekiranya kita nak berdebat sama ada pengundi yang berumur 18 sehingga 20 tahun itu, adakah mereka mempunyai kematangan tersebut? Ianya seharusnya dilakukan ketika bersidang di dalam parlimen sebelum mendapat persetujuan. Apa jua yang kerajaan memperkenalkan, senang untuk kita cakap, oh itu salah, ini salah. Tetapi saya nak tujukan soalan itu kepada saudara Lokman sendiri. Pada pendapat saudara Lokman, sebagai seorang rakyat Malaysia, daripada 18 tahun ke 20 tahun, pendapat saudara Lokman, mereka sudah capai kematangan politik ataupun belum? Ramai yang saya kenal dan terlibat dalam politik terlibat dalam umur yang lebih muda daripada itu. Dan kalau kita nak tengokkan kematangan politik untuk kita pukul rata itu sukar kerana pada umur 40 dan 45 tahun juga ada ramai yang masih tidak matang politik. Sekiranya kerajaan yang ada pada hari ini bimbang sama ada mereka hilang sokongan dari segi jumlah majoriti di parlimen, mereka sepatutnya tidak mengelakkan keadaan ini kerana parlimenlah pentasnya di mana kita membincangkan soal hala tuju dan masalah negara. Adakah mereka mahu kerajaan yang ada pada hari ini membiarkan rakyat dan juga ahli parlimennya berbincang soal ini di dalam media? Kita dah nampak sangat yang ahli-ahli parlimen, ya, sekarang ni meeting sana, meeting sini, lepas tu cakap mereka ada majoriti sini, majoriti sana. Memang keluar betul. Isu-isu ini sudah ditimbul. Sekiranya mereka masuk ke parlimen, apa akan jadi topik pertama mereka? COVID ke? Tak, saya nak tanya. Saya juga nak tanya, ya. Saudari Murna banyak bertanya kepada saya tidak ada jawapannya. DAP actually instigated a lot of hate politics, and I'm a victim of it, by the way. I will tell you. I had threat calls, death threat calls from DAP members who actually used their cut, their akad keahlian, all the negative stuff, bodoh lah, apalah. Okay, we take in all that. You know, first in hate politics, how I witnessed it. Then the threat calls of buang acid lah, rape lah, all that. Fine. And then you created a sex tape. You wanted to character assassinate me. All these were part of hate politics. Saya memang tak boleh menjawab kenyataan itu sebab saya tidak tahu apa bukti dan sebagainya. Tetapi saya rasa tidak kiralah gerakan ataupun UMNO, even DAP dan PKR, semua akan menghadapi attack sebegitu. Saya pun pernah mengalami apa yang dialami oleh Mona. Kita orang apabila terlibat dalam politik, memang mungkin ada grassroots ataupun mungkin ada members yang dia melakukan sesuatu, itu bukan direction parti, itu bukan naratif parti dan sebagainya. Tetapi apa yang masalahnya adalah Itu antara fokus minggu depan. Dialog 3 Penjuru, Khamis 8 April 8.30 malam. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Ini fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Kita melihat apa yang menjadi tajuk berita utama sepanjang minggu ini dan juga kita jangkakan apa yang bakal mencuri perhatian dalam dunia berita minggu depan. Apa yang menjadi fokusnya dan sudah tentu apa yang menarik perhatian. Antara yang menarik perhatian sepanjang minggu ini adalah persoalan sama ada kita semua boleh merentas negeri atau tidak jika sudah mendapat vaksin COVID-19 yang lengkap 2 dos. Ini kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Khamis lalu di Kuching. Dengarkan. Kita nak memutuskan kalaulah begitu siapa yang sudah dapat 2 suntikan mereka boleh pergi rentas negeri, rentas daerah tu atau bahagian tu sudah biasa. Rentas negeri boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan tidak dihalang oleh pihak berkuasa. Polis dan sebagainya. Kalau sudah tersedia dan 2 kali dos, then you can fly anywhere.
Sudah tentu pengumuman ini menimbulkan sedikit kegembiraan, tetapi lebih banyak penjelasan diperlukan. Dan ketika wartawan ingin bertanya lebih lanjut berkenaan dengan pernyataan ini kepada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehari selepas itu, ini kata Datuk Seri Ismail. Kita akan bincang dalam mesyuarat khas sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita bincang. Sebab saya pun tahu semalam daripada news. Jadi tak tahu mungkin dah dibincangkan dengan Kementerian Kesihatan atau tidak, saya tak tahu. Jadi saya tak boleh komen apa yang saya dengar melalui news. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Majlis Penamaan Kereta Perisai Mobiliti Tinggi 4x4 HMAV 4x4 pertama di Malaysia di Kem Perdana Sungai Besi pada Jumaat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Khamis memaklumkan penerima suntikan 2 dos vaksin COVID-19 mungkin akan diberi kebenaran merentas negeri. Ini masih lagi cadangan, mungkin boleh rentas negeri sekiranya sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Tidak ada apa yang sudah pun disahkan setakat ini dan selepas itu Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa mereka perlu meneliti data teknikal dan klinikal sebelum mereka membenarkan individu yang sudah lengkap menerima vaksin 2 dos untuk merentas negeri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata cadangan memberi kebenaran rentas negeri itu dibincangkan di peringkat MKN dengan Perdana Menteri sendiri mengutarakan dan memberi penekanan terhadap perkara itu untuk dibincangkan dengan lebih lanjut. Jadi ini antara perkara yang kita akan teliti minggu depan dan kita akan nantikan jika ada sebarang pengesahan mengenainya. Tetapi wajar untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut cadangan ataupun idea untuk mungkin boleh membenarkan mereka yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 untuk merentas negeri. Dan saya bersama sekarang dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, cadangan mungkin untuk membenarkan mereka yang sudah menerima 2 dos vaksin boleh merentas negeri. Pendapat Prof daripada aspek saintifik? Okey, kalau kita lihat ya secara keseluruhan berkait dengan pemberian vaksin sebanyak 2 dos ni sama ada boleh merentas negeri ataupun tidak. Kalau kita lihat daripada garis panduan yang dikeluarkan di Amerika Syarikat oleh CDC, dia adalah merupakan sedemikian. Maksudnya memang kalaulah saya kata seorang tu telah mempunyai dos vaksin yang lengkap, apa yang dibenarkan ialah sebenarnya bergantung kepada yang disebut sebagai gelembung imuniti. Ya. Individu yang telah divaksin, mereka mempunyai immunity bubble yang mana antara satu sama lain boleh berinteraksi tanpa lagi perlu membuat sebarang SOP seperti pakai mask ataupun menjaga jarak. Tapi kita lihat di sini, di keadaan di negara kita yang sudah menerima vaksin baru 2% ya. Kalau kita lihat dari secara keseluruhan daripada jumlah penduduk negara. Dan akses kepada vaksin pada masa ini masih belum boleh dicapai oleh semua orang. Jadi berdasarkan data tersebut dan juga bila kita lihat dari segi konsep kesihatan awam, saya berpendapat bahawa rentas negeri kalau kita nak buat secara peraturan secara menyeluruh ataupun kita sebut blanket rule masih belum lagi wajar untuk dilaksanakan ya, sehingga kita dapat mencapai di mana semua orang mempunyai kemampuan mendapat vaksin pada masa yang diperlukan. Saya ingat tidak ada masalah di situ. Untuk itu pada masa ini kita masih lagi memegang kepada nasihat ya untuk kekal dengan SOP, menjaga jarak dan seterusnya. Rentas negeri mungkin kita perlu tangguhkan sehingga sejumlah peratusan negara mereka yang telah menerima vaksin mendapat perlindungan tersebut. Adakah peratusan itu adalah 80% seperti mana yang disasarkan oleh kerajaan, Prof, iaitu paras imuniti kelompok dicapai? Itu sasaran yang kita harapkan ya, tapi kalau dari segi teori sebenarnya ia adalah lebih rendah daripada 80% tersebut ya. Kalau kita lihat kepada pola transmissibility ataupun jangkitan penyakit COVID ni sekitar 50% ya, minima 50 hingga 60% sebenarnya memadai untuk mencapai imuniti kelompok ya, tapi kita mensasarkan lebih daripada itu untuk membolehkan persepsi lebih baik ya di kalangan masyarakat kita yang mana imuniti kelompok itu telah dicapai. Sebelum ini Timbalan Menteri Kesihatan juga mengatakan bahawa peratusan pendaftaran vaksin masih lagi rendah, Prof. Adakah kita sudah tiba masa untuk kerajaan mempertimbangkan supaya kita mewajibkan pengambilan vaksin? Kalau tanya saya sebagai pakar epidemiologi, memang saya harap ianya diwajibkan ya, sebab secara umum ia sebenarnya memberi banyak kebaikan ya. Kalau kita lihat dari segi potensi manfaat berbandingan risiko, memang kita wajar untuk mewajibkan, tapi kita melihat di sini keadaan ya, kita dilatari oleh pelbagai
latar belakang pendidikan, pandangan dan sebagainya. Jadi kita berharap sebenarnya pendaftaran ni dapat dilakukan sukarela. Itu adalah lebih baik. Dari segi konsep kesihatan awam pun sesuatu yang kita lakukan secara sukarela ni selalunya membuahkan hasil yang lebih baik. Satu lagi cadangan yang saya ingin sampaikan di sini untuk menambah baik ya pemberian vaksin ni, kita boleh juga mensasarkan dalam aktiviti pengesanan kontak dan saringan sudah sampai masanya, sebab kita sudah mempunyai vaksin. Mereka-mereka yang disaring negatif wajar terus dinasihatkan untuk mendaftar dan diberikan vaksin. Jadi tak perlu lagi mereka ini terdedah kepada risiko berulang dan kemungkinan mendapat jangkitan ataupun menunggu lagi untuk beberapa ketika dalam menunggu giliran. Prof, cakap dengan kebenaran rentas negeri, sudah tentu apa yang berada di fikiran orang ramai telah khasnya umat Islam adalah Aidilfitri sebulan lebih lagi daripada sekarang. Prof mengatakan bahawa benchmark untuk kita memberi kebenaran rentas negeri itu lebih rendah daripada 80%. Jadi berapa benchmarknya dan adakah dalam sebulan lebih daripada sekarang apabila Aidilfitri sudah pun berkunjung tiba, Prof jangkakan kita sudah mencapai angka itu untuk kita mula mempertimbangkan kebenaran rentas negeri? Sekiranya kita dapat mengekalkan kepatuhan terhadap SOP, ya, maksudnya dalam sekitar 80 hingga 90% dan kita mendapat angka yang mendaftar untuk mendaftar untuk vaksinasi itu agak tinggi, ya, yang mana kita boleh melakukan semaksimal yang mungkin. Sasaran Kementerian Kesihatan 126,000 sehari. Jadi kalau kita dapat memenuhi angka itu, saya jangkakan menjelang Aidilfitri nanti sekitar 7 hingga 8 juta yang telah divaksin di kalangan mereka yang rentan. Dan kalau kita mengamalkan SOP dan angka ketika itu 1 hingga 2 digit, saya tidak nampak sebab kenapa kita tidak boleh membenarkan rentas negeri. Tapi ini memerlukan komitmen dari semua individu yang mana setiap kita memberikan sumbangan dan kita harap ini dapat dilaksanakan. Okey Prof, secara ringkas soalan terakhir adalah kita bercakap dengan pertimbang kebenaran rentas negeri daripada aspek saintifik. Gesaan untuk membuka semula parlimen, ada justifikasi daripada aspek saintifik Prof? Okey, kalau kita lihat dari segi jangkitan, ya, apabila seorang telah divaksin seperti mana yang saya sebut tadi, mereka telah membentuk immunity bubble, ya, gelembung immunity. Maksudnya apabila seorang tu telah divaksin, mereka boleh menemui seorang lain yang telah divaksin sempurna, kedua-duanya dah sempurna divaksin, boleh berjumpa tanpa melaksanakan SOP, ya, maksudnya boleh berjumpa tanpa memakai mask ataupun menjaga jarak. Jadi saya berpendapat apabila sesuatu kumpulan mesyuarat tu yang mana individunya semua telah divaksin, telah sempurna mendapat dalam tempoh 2 minggu selepas dos kedua, sepatutnya kesemua individu berkenaan selamat, ya, untuk melaksanakan mesyuarat tersebut. Jadi berbalik kepada isu persidangan parlimen dan persidangan Dewan Undangan Negeri, saya berpendapat dari segi kesihatan awam, jangkitan penyakit, sekiranya semua individu telah memenuhi syaratnya, memenuhi keperluan vaksin tersebut, sempurna divaksinkan, tidak ada sebab mengapa kita perlu menangguhkannya sebarang mesyuarat yang diperlukan. Okey, terima kasih Profesor Madya. Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Itu sahaja untuk fokus minggu depan untuk episod ini. Saya Roman Haris, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.